Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Baik, alright. So, tajuk live kita pada malam ni adalah mengenai share consolidation. But before we begin, okay, saya akan kongsi sikit lah what is happening in the market. Tapi bergantunglah kepada apa yang orang kata apa, bergantunglah kepada apa yang ada lah, maksudnya data dan maklumat yang ada dan cerita yang ada dekat luar sana. Alright, first thing first, pasaran kita still maintaining and sustaining above 1500, yang mana kalau you tengok tengah hari tadi dia spike almost 6 points, tak silap saya. Right, dia spike, dia naik pergi almost 6 mata kenaikan. Dan pagi tadi banyak saham-saham yang bagus lah, yang naik, yang orang kata untung. But then towards pada sebelah petang, KLCI kita jatuh negatif 6. Alright, jatuh negatif 6. But then before market ditutup, sebelum pasaran ditutup, pasaran berjaya ditutup dengan orang kata positif lah. Alright, positive points. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, yang pertama ada tangan-tangan dia macam ni lah sebenarnya. There's people behind yang cuba sustain orang kata apa, cuba sustain kita punya KLCI to be above 1500. Sebab selagi dia tak jatuh 1500, I believe that is where bila dia jatuh 1500, itulah berlakunya orang kata the bearish market will begin. Sebab based on calculation kita pun, based on calculation of Elliott wave, supposedly kalau kita gunakan ABC method, by right kita dah complete wave A. But then you have to consider juga to complete wave A,
it could takes up sehingga 5 wave, yang mana kita baru nampak ada 3 wave. There's a chance, ada possibility yang mana dia nak continue wave 4 dan 5 before the complete wave A. Jadi itu orang kata apa, benda-benda yang we have to take into account juga sebenarnya. So walaupun pasaran nampak macam hijau, macam menarik, ramai yang orang kata dah mula post untung semula, but then ramai yang mula lupa diri. Alright, ramai yang mula lupa diri, yang mana hari ni merupakan hari terakhir bulan September, yang mana hari ni adalah hari terakhir, I think moratorium kan. Moratorium adalah hari yang terakhir, so I believe this will suck up all the money from the market lah. Jadi we can expect there's not much money in the market in a few weeks time, yang mana semua duit ni, lagipun you can see for the past few days, even for the past few weeks pun, yang mana jumlah dagangan we can say back to normal lah, walaupun for me tak adalah macam normal sangat pun, sebab 5 billion kan, and nilai dagangan yang ada dekat pasaran pun tidaklah setinggi yang sebelum-sebelum ni. Jadi bila nilai dagangan tidaklah setinggi sebelum-sebelum ni, what we can expect is the market is not there. And on top of that juga, bila you tengok, okay, on top of that, bila you tengok juga dia punya nisbah antara kaunter untung dan kaunter rugi tu kan, walaupun indeks kita hijau, tetapi kaunter rugi tu lebih banyak berbanding kaunter untung. Bermaksud pasaran kita belum fully stabil semula, even though ada cerita yang dekat luar sana yang dah cerita dah pun, dah cakap yang mana all banking sectors are currently under value, but still the economy are not recovering as it should be. Jadi banyak data yang ditunjukkan dekat luar sana menunjukkan bahawa kita punya keadaan ekonomi, bukan kita saja, maksudnya satu dunia, are not yet ready to recover. Coupled with kita punya political instability juga yang dekat Malaysia ni kan, dah orang kata dengan lompat partinya lah whatsoever, segala sebagai instability dengan claim yang mana dia ada kuasa whatsoever, apa bla bla bla, dan coupled with the rising cases of COVID-19 punya cases yang terus menerus meningkat. I believe all the investors and traders, most investors and traders out there are taking precautionary measures, yang mana mereka hold on to their cash and see what is going to happen to the market, what is going to happen to the economy. Jadi inilah benda-benda, perkara-perkara yang memain peranan yang menunjukkan bahawa the market are not yet as strong as it should be. Jadi please be careful, tolong hati-hati. Bukanlah orang kata apa, bukanlah you tak boleh trade langsung, you boleh trade, but meaning you tak perlulah all in, tak perlulah kalau you ada 6 CDS, 6 CDS tu lah you pergi belasah counter-counter yang ada yang you nampak kan. Semalam banyak counter yang breakout, hari ni tak pergi pun kan. Jadi please be careful, as long as you jaga you punya risk, you should be okay. Alright, so back to our topic pada malam ni adalah share consolidation, ataupun yang mana famously known as reverse split lah dekat luar sana. Luar negara lah, dekat kita je, dekat Malaysia kita panggil share consolidation. Okay, general idea apakah itu share consolidation. Yang pertama adalah share consolidation ni dia akan kurangkan numbers of shares, numbers of outstanding shares available in the open market. Maksudnya dia kurangkan jumlah saham lah yang ada dekat pasaran. And secara umum, secara generalnya, bila syarikat announce dia buat share consolidation, dia mostly lah, most of the time dia menunjukkan syarikat ni ada masalah. Selalunya. Okay? But there's also a positive side bila dia buat share consolidation ni. Tak semestinya bila mana dia buat share consolidation ni, you just terus chop dia, company ni masalah. But generally, selalunya kebiasaannya, bila share consolidation ni, ia menunjukkan syarikat ini sedang mengalami masalah. That is the general idea, that is the general understanding yang ada dekat luar sana.
But it's up to us untuk menjadi Detective Conan untuk kita correct apakah yang menyebabkan dia announce, syarikat ni announce untuk buat share consolidation. Alright. Okay. Yang pertama sekali kita akan tanyalah diri kita ataupun general idea saya dah share tadi. Kita tanya apakah itu share consolidation? What is actually share consolidation? Alright. Share consolidation ni sama juga seperti benda-benda yang lain iaitu kita panggil corporate action. Alright, corporate action yang mana selalunya being announced by the directors of the company through AGMs lah. Seperti biasa, seperti yang as per mention dalam 2-3 video yang live sebelum ni. Okay, so kalau you nak tonton live yang terlepas, yang baru join group ni, yang tak dapat tengok live yang previously, you can subscribe to my YouTube channel. You can watch my video, my previous live session dekat YouTube channel for free. As long as you tengok, you tak skip iklan, okay lah tu. Jangan skip iklan lah. Dah lah ajar free kan. Kau korang belajar kat luar bayar sampai 5-6 ribu. Aku bayar free. Aku bagi free. Kau nak skip iklan. Kasih ya Chan. Dah lah 2 minggu baru dapat RM50. Apalah hai. Kedekut no lah data korang tu kan. Alright. Kan orang dah bagi free, layan je lah iklan tu. Iklan tu adalah waktu half time untuk you pergi dapur ambil you punya Coco Crunch. Bukan Coco Crunch lah. Mungkin you ambil Oreo ke. Mungkin untuk you buat Milo ke whatsoever. Mungkin Nescafe, saya tak tahu. It's up to you. Okay. Jadi tolong pergi subscribe saya punya YouTube channel. Dan kepada you all yang tak tahu bila waktu saya nak live, you boleh join saya punya Telegram channel. Telegram channel saya adalah untuk saya buat announcement pukul berapa saya live tu je. Okay, supaya you tak terlepas lah in future saya punya live kan. Sebab dalam group kita ni kita ada 4,000 people, 4,000 plus, 4,500 I think. Okay, latest numbers lah yang saya check. I think last week saya check 4,500. Latest numbers yang saya check ada 4,500 yang dalam group ni. But then live kita hanya dapat 80 lebih kan, 100 lebih. Paling kuat pun sekarang ni 100 lebih. Last time we hit 400 but tapi tu dah lama lah. Right. Tengok YouTube dengan iklan. Kasih Chan lah. Kan? Dah lah buat YouTube tu baru tak sampai 6 bulan. Tak sampai 6 bulan baru RM50 dapat. Ingat senang. Kan? Dah lah ilmu percuma. Ilmu mahal 5-6 ribu, 7-8 ribu. Kelas kat luar dapat free. Pun kedekut data tak nak tengok iklan. Apalah hawau sangat. Okay. Okay, so kembali kepada topik kita, share consolidation. Alright. Alright. So macam tadi saya mention lah, dia adalah corporate action. Dan apakah impact dia terhadap syarikat? Okay. Masa PKP view tak sampai 100 tau. Macam ni lah. Kan, ingat lepas PKP naik lah macam nak kan, tapi sama juga macam ni juga viewer dia. Okay, paling tinggi waktu PKP hanyalah 200. Jadi saya doa harap-harapnya ada PKP supaya viewer saya naik balik. Viewer live saya naik seperti volume di bursa. Sama lah ni. Habis moratorium, habis viewer hilang. Allah, membebel pasal viewer pula kan. Marah. Bagi ilmu free pun tak nak komit. Apalah nak jadi manusia zaman sekarang ni kan. Okay. Right. Baik. Kan, you all pun tak nak PKP kan. Kalau tak nak PKP, tolong jaga social distancing, tolong pakai mask, tolong jaga diri. Alright, tolong cuci tangan sebelum apa-apa semua. Okay. Tolong. Sekala saya mintanya tolong. Sebab apa? Sebab yelah, siapa suka PKP kan, nak keluar main hoki pun tak boleh. Saya lah nak keluar main hoki, nak pergi gym pun dah tak boleh pergi gym balik. Barulah nak start pergi gym balik kan. Jadi ajak kawan-kawan tengok live ni. Okay, kalau tak sempat tengok live, tengoklah video tu dekat YouTube. Okay, so apakah impak dia terhadap syarikat? So sebenarnya dia tak ada direct impact lah daripada segi capital structure ataupun kalau macam sebelum ni kita belajar share split ataupun bonus issue, dia akan share split dia tak ada ganggu capital structure. Maksudnya secara dari segi fundamentalnya dia tidak terganggu. Kalau bonus issue dia ada ganggu sikit dia punya part bahagian mana ni kita panggil? Alamak, lupa pula bahagian mana. Bahagian earnings. Yes, bahagian earnings.
dia ada terganggu sikit lah dekat bahagian earnings yang mana dia akan kacau you punya cash flow syarikat. But then untuk share consolidation dia sama juga macam share split tu sebab dekat luar negara dia dikenali sebagai reverse split lah. Yang mana by right dia tak ada ganggu langsung dia punya capital structure. Kecuali numbers of share dia dikurangkan. Maksudnya dia merge lah. Dia merge contoh share consolidation yang ada dekat luar sana yang famous yang selalu you akan nampak adalah 5 saham dikonsolidate menjadi 1 saham ataupun 10 shares consolidate menjadi 1 saham. Maksudnya dia gabungkan 10 jadi 1, 5 kepada 1. Bermaksud dia gabungkan lah. Bila dia gabungkan numbers of shares akan berkurangan. Jadi bila numbers of share berkurangan proportionally betul lah. Secara tak langsung dia akan bagi impact secara secara langsung dia bagi impact juga kepada harga yang mana harga saham tersebut akan meningkat naik menjadi sedikit lebih mahal. Okay, dia akan jadi slightly lebih mahal. Alright. Jadi itulah dia sebenarnya. Dia kurangkan numbers of share. Bila dikurangkan number of share, dia akan adjust harga balik akan menjadi lebih mahal. Dan secara teknikalnya dia tidak akan mengganggu syarikat tu punya market capitalization ataupun syarikat tu punya values. Sebab yelah dia adjust balik harga tu. Jadi contoh harga saham ni dijual RM1. Alright, dia consolidate 10 menjadi 1, maka harga RM1 dikalikan dengan 10. Kan? Jumlah apungan saham yang ada dekat luar sana adalah 10 juta unit. 10 juta unit jadi 1 juta. Jadi 10 kali RM1 jadi RM10. RM10 kali kan? Kiralah sendiri. Jadi at the end of the day dia punya company value ataupun market capitalization tak akan berubah. Tetapi kenapa benda ni orang kata but teknik ialah dia tak, company value tu tak berubah, but the perceive apa yang orang ramai, apa yang public, apa yang public buat, apa yang public pandang pada satu syarikat. Otak bergerak laju sangat ni babe. Tersasul-sasul. Okay. Otak bergerak laju sangat ni. Okay. Cergas lebih pula. Alright. Dia sebenarnya by right dia tak ada impact lah secara fundamental. Dia tak ada impact, dia tak ada ganggu langsung, even termasuk dia punya market capitalization. But then apa yang public ni pandang, orang luar ni nampak pada syarikat ni adalah kenapa dia consolidate adalah one of the reason adalah sebabkan syarikat ni mula kehilangan nilai dia. Alright, sebab harga dia jatuh dan jatuh. Nak menampakkan syarikat ni dia macam kukuh, macam stabil balik kan, macam mewah. Jadi dia buat consolidation supaya nilai atau harga lah, bukan nilai, harga saham ni nampak slightly lebih mahal. Okay. Dan kenapa orang ramai ni selalu berpandangan negatif terhadap share consolidation ni? One of the reason adalah ini hanya we call this as a accounting gimmick, yang mana dia orang kata secara artificialnya apa? Tiruan artificial. Ialah tiruan whatsoever lah. Maksudnya artificially dia cuba inflate harga saham ni untuk menaikkan harga saham ni semula. Alright. Jadi tu sebab dia panggil this is what they call as marketing gimmick, sebab dia nak menaikkan harga saham tersebut. Okay. Jadi apakah tujuan dan sebab-sebab syarikat ni semua nak buat consolidation? Yang pertama, selalunya syarikat-syarikat ni dia nak avoid delisting lah. Dia tak nak being delisted daripada bursa, kick off keluar daripada bursa. Sebab bila harga dia terus menerus jatuh, there's a chance sehinggalah jatuh setengah sen, yang counter yang you all suka rembat ramai-ramai tu kan. Terasa? Tak terasa tak apa. Maksudnya you tak belilah kan, sebab you suka kan counter-counter murah ni kan. Bila dia jatuh sehinggalah setengah sen, there's a chance yang syarikat ini akan delistedkan. Jadi selalunya syarikat-syarikat yang bawah 10 sen, bawah 5 sen, bawah 1 sen, ni semua selalunya syarikat-syarikat yang bermasalah. Dan bila bermasalah selalunya akan kena soal jawab banyak lah, cerita dia terlampau panjang. Jadi untuk avoid delisting,
dia buat accounting gimmick yang mana dia naikkan balik, dia consolidate. Harga dah jatuh 10 sen, dia consolidate. Setiap 10 unit saham dijadikan 1 unit, maka harga tersebut jadilah RM1. Jadi you pun nampak macam saham RM1. Mesti orang susah nak manipulate, tapi you lupa numbers of shares dia dah turun, lebih volatile dan lebih mudah untuk dimanipulatkan sebenarnya. Alright. Yang kedua adalah selalunya corporate image lah. Okay. Yang kedua adalah bila dia buat consolidation ni, dia buat sebagai parts of jaga muka lah, jaga air muka, jaga nama baik syarikat kononnya. Yang mana kenapa saya cakap dia menjaga air muka syarikat dia? Yang pertama, okay, sebab selalunya institution investors ataupun mutual funds ataupun fund manager, selalunya dia akan pandang, dia ada minimum threshold yang mana they are only allowed to buy certain stocks with a certain price punya minimum unless instructed otherwise. Okay, jadi selalunya dia ada threshold harga dia. Jadi untuk menggalakkan para institution, mutual funds, fund managers yang lain beli saham mereka, maka dia consolidatekan saham tu supaya harga saham tu dia botch up naik ke atas, nampak macam lepas lah, at least lepas dia punya minimum threshold punya harga. Jadi orang kata dari sudut pandangan fund manager, dia masih lagi lepas lah untuk fund manager beli, kan, masih lagi within dia punya minimum threshold. Alright. Jadi bila, yelah, kalau dia tak ada institutional buyers, dia tak ada institutional investors, dia tak ada mutual funds dekat dalam tu, fund manager tak minat dengan saham tu, automatically image dia tercalar lah. Bila image tercalar, dia tak jual dekat orang ramai. Contoh, syarikat aku apung di bursa, yelah, siapa kau punya major investors? Aku seorang-seorang je. Tak ada ni, PNB tak masuk, tak ada. Sembang kari lah, cakap syarikat besar bangunan seluruh satu Malaysia ada kan, tapi tak ada institutional sponsors dekat dalam. Pun tak, orang kata, yelah, kalau sebelum ni dia megah kan, macam Megah Holding tu, okay, tiba-tiba tak ada institutional buyers. Tak ke orang macam pandang serong, kata sembang berapi macam power sangat kan, macam power sangat, tapi kenapa tak ada institutional? Jadi pun dia akan mengganggu gugat. Jadi ini antara sebab apa saya cakap orang kata corporate image lah. Alright, dia nak jaga dia punya image. Dan yang terakhir, masih lagi dalam menjaga corporate image, maksudnya dia nak maintain dia punya image kan, tak supaya image dia tak tercalar, adalah bila mana harga saham ni jatuh, especially jatuh bawah 20 sen, kita consider dia sebagai penny stocks. Okay, penny stock, saham-saham murah, saham-saham yang mudah untuk dimanipulasikan. Jadi bila kita tahu saham-saham ni mudah untuk dimanipulasikan, para traders yang bijak, para investors yang bijak seperti kita semua, okay, seperti anda yang sedang menonton live, yang tak tonton live tak kurang, orang kata kurang bijak sikit lah. Kan? Sebab apa? Sebab kalau you live, you boleh communicate direct one to one dengan saya. Okay? Yang komen-komen ni jangan risau, nanti saya pick up komen. Sebab otak tengah bergerak laju, saya tak nak kacau momentum saya bercakap. Alright? Relax sabar, tenang. Okay. So, bila dia jatuh harga kepada kategori penny stocks, usually bawah 40 sen lah. Kebiasaan saya, pada pandangan saya, bawah 40 sen dikonsiderkan sebagai penny stocks. And bila dia jatuh bawah 40 sen, saya consider dia sebagai high risk. Okay, high risk punya investment. Terlampau tinggi risiko dia. Jadi bila terlampau risiko, orang-orang yang cerdik, para trader yang cerdik seperti kita semua, jarang-jarang nak terlibat lah. Okay, bukan tak terlibat langsung, bohong kalau tak terlibat langsung kan. Maksudnya jarang-jarang lah nak terlibat kan. Tapi kalau dia dah menari kat depan-depan tu, breakout marubozu takkan nak tengok je kan, naik lagi, lupa nak tekan buy. Kan? Tapi it's a risky investment, seperti you all pun dah pernah go through kan. Jadi it's a very risky punya investment. Dia cepat naik, dia cepat turun. Seperti satu saham tu lah. Bukan 1, 2 tapi 3, 4, 5 dan banyak lagi saham yang I believe kalau you baru join terlibat dalam saham dalam tahun ni, I believe banyak kali lah you kena goreng kan.
hangus, rentung, habis. Okay. Jadi selalunya syarikat tak nak dilabel, syarikat-syarikat yang buat share consolidation ni dia buat keputusan macam tu sebab dia tak nak syarikat mereka dilabel sebagai risky company to be involved with. Jadi tu sebab dia tak nak, dia nak jagalah image dia kan. Alright. Yang seterusnya sebab dia nak letakkan harga dia lebih, harga saham dia lebih mahal. Alright, tadi saya ada nampak ada soalan. Ada soalan ditanya, kalau harga mahal dia lebih menarik ke? Alright, technically dia lebih menarik. Perasan tak selalu bila saya cakap belilah saham-saham atas 50 sen ke atas, at least 50 sen ke atas atau 80 sen kira okey, RM1 is better. Kan selalu saya ulang-ulang kalau dalam live saya yang sebelum-sebelum ni. Okey. Jadi sebab apa saya cakap macam tu? Sebab secara psikologinya saham-saham yang atas mewah ni 50 sen, 80 sen, even atas RM1 lah. Okey. Selalunya kita assume dia, kita anggap dia sebagai satu syarikat yang kurang risiko. Kan? Bila kita anggap dia satu syarikat yang kurang risiko, jadi dia lebih apa orang kata? Dia lebih favorable. Maksudnya dia jadi favorite kepada para analis yang ada dekat luar sana. Dia lebih favorable towards, maksudnya analis lebih suka untuk mention saham-saham mereka, saham-saham syarikat ni. Jadi tu pun salah satu sebab lah kenapa dia buat consolidation. Alright. Dan yang terakhir sekali, alright. Last but not least. 20 minit juga ambil bil ni. Last but not least adalah apakah implikasi? I believe ramai yang tanya. Okay. Ramai yang tanya apakah implikasi dia. Kan? Apakah implikasi dia kan? Adakah pasaran akan jadi lebih volatile, apa semua, whatsoever. Okay, this is the implication. Negative implication. Alright, negative implication ialah dia marketing gimmick. Maksudnya dia cuba memainkan jiwa, raga dan perasaan anda. Sebab harga saham tu by right sebenarnya 20 sen. But then bila dia consolidate 5 menjadi 1, dia jadi RM1. Dan bila you nampak RM1 macam, oh saham ni RM1. Tapi kenapa dia jatuh? This is a good stocks. Alright. But fundamentally dia tak ada apa-apa efek. Dia tak ada apa-apa efek lah. Kalau fundamental dia teruk, memang teruk juga syarikat tu kan. Maksudnya dia, kau consolidate lah macam mana. Tapi kalau bisnes kau teruk jugalah. Kau tak boleh seruk benda tu. Okay, dia macam tu. And daripada sudut dia punya liquidity dia lebih rendah. Maksudnya bila dia tak liquid ni, tu yang you nampak saham-saham RM1, saham-saham. Even ada saham yang RM4. Kalau you buka dia punya chart, you boleh nampak dia bentuk macam sikat kutu lah. You boleh nampak macam tai lalat bersepah-sepah, cepet atas bawah apa sesuka hati dia lompat kan. Jadi selalunya syarikat-syarikat macam ni dia kurang liquidity. Jadi bila kurang liquidity, maksudnya dia sesuka hatilah dia nak lompat naik turun. Dan bila bila kurang liquidity, dia mudah juga untuk orang manipulate harga saham tersebut. That is the negative implication yang ada pada bila berlakunya share consolidation. Jadi tu sebab ramai orang dekat luar sana perceive ataupun memandang bila syarikat announce untuk buat share consolidation ni, bila syarikat pandang, orang luar pandang syarikat nak buat share consolidation, dia terlampau pandang banyak benda-benda yang negatif. Okay, but now I'm talking about tadi dah habis bab negatif, now kita moving towards positive punya implication. Alright. Okay. Implication yang dia daripada sudut pandangan yang positif adalah dia bila dikonsolidate harga saham tu naik. Given that kalau fundamental syarikat tu bagus, dia juga probably dia cuba push saham ini untuk pergi ke board yang lebih baik. Contoh kalau syarikat ni daripada Ace Market, suddenly dikonsolidate harga dia nak push harga dia lebih bernilai sedikit. Kan nampak lebih bernilai sebab kemungkinan board of directors dia announce cakap kita nak cuba push kita punya syarikat pergi main board naik daripada Ace Market. Jadi dia consolidate naikkan harga tu nampak lebih menarik. Itu daripada sudut pandangan positif dia. Okay. But then bila kita share kat sini, dia sebenarnya implikasi dia lebih banyak daripada sudut pandangan negatif. Sebab apa? Dia cuba manipulate manipulate
para pandangan pelabur, para pandangan analis dekat luar sana kan, supaya orang kata menampakkan syarikat mereka ni lebih baik untuk dilaburkan. Walhal dia punya apa ni? Walhal dia punya fundamental dia gabak. Okay, dia macam tu. Alright. Okay. So now I'm going to pick up you punya question. So I have to scroll daripada atas kejap. Okay. Alright. Okay. Okay. Sekejap. Okay, kejap. Okay, sekejap. Saya tengok dulu. Okay. Tak apa, sekejap. Alright. Contoh. Banyak contoh sebenarnya. You boleh buka dekat. Sekejap, saya cuba buka. Sekejap. Okay. Cuba kita tengok dekat malaysiastock.biz. Okay, malaysiastock.biz dekat latest announcement. Okay, yes, kalau dia kurangkan dia punya floating shares, dia akan lebih volatile, lebih mudah untuk orang manipulate harga dia kat luar. Alright. Okay, apa lagi ni? Okay, adakah FA dia akan cantik kalau dia buat consolidation dan harga dia nampak lebih mahal? Macam saya mention, fundamental dia takkan berubah. Kalau fundamental koyak jugalah syarikat tu walaupun dia consolidate harga tu. Okay. Alright. Alright, good. Okay. Consolidation. Ni bonus rights. Okay, kita boleh tengok dekat bahagian ni lah. Bonus. Ni share consolidations. Nama saham tu Smile. Astaghfirullah. Tak boleh elok lagi ke nama. Okay, ni share consolidation. You boleh buka. You boleh tengok dia punya consolidation 1/4. Maksudnya setiap 4 propose consolidation of 4 existing ordinary shares into 1 new ordinary shares. Jadi dia akan adjust harga lah. Okay, healthcare, Smile Healthcare. Dia propose entitlement date on 17th of X date dia 15 September. Dah lepas lah. Okay, sebab ini pun dah muka surat ketiga. Jadi bila dia consolidate, dia punya entitlement date sekejap. Smile 17 September. 4/1. Jadi harga dia naik RM18. Sebelum ni dijual berapa? Oh, this is leap market. Nampak tak? This is leap market. Pasaran leap. Jadi pasaran leap tak ada apa-apa sangat. Jadi ini kemungkinan dia nak naik lah ke atas. Right, ini kemungkinan dia nak naik atas. Kemungkinan. Right, so kalau nak tengok technical charts. Sekejap Okay. Selalunya saham LIP ni dia kurang lah dia punya apa ni. Okay, you tengok saham LIP dia syarikat LIP yang mana bila dia apungkan I believe slightly mahal sikit lah kot. But then harga dia saham dia jatuh dan last kali dia buat consolidation dan dia buat adjustment, currently standing dekat 18 sen. Okay. Yes, pasaran LIP selalunya sebabkan dia cuma nak raise probably paling kuat 5 ke 7 juta ringgit sahaja. Maksudnya contoh macam syarikat saya nak apungkan sebabkan saya nak dah masuk chapter 1 balik. But anyway, tak apa, saya share juga. Pasaran LIP ni sebenarnya mudah untuk mana-mana syarikat Sdn Bhd upgradekan kepada Berhad dan apungkan kepada bursa. As long as you can do a good paperwork, you boleh buat proposal yang cantik apa semua, you boleh orang kata menarik perhatian para pelabur yang ada dekat luar sana, you boleh apungkan syarikat you pergi lead market pun. Okay. Jadi this is lead market lah. Jadi macam tak best sangat sebenarnya dia punya contoh. But then bila you tengok harga saham dia jatuh dan jatuh.
Last kali dia buat consolidation, I believe last time dia jatuh ni probably somewhere dekat 6 sen kan, 6 sen ataupun 4 sen. Lepas tu dia buat consolidation naik balik 18 sen. Padahal sebelum tu kalau you tengok after adjustment harga saham dia 40 sen kan. Means probably sebelum ni lebih mahal lah. Right. Ni EduSpec. EduSpec is a good ni lah. Right. EduSpec setiap dua saham menjadi satu. Right. So EduSpec is a good example lah. But anyway, semua orang tahu EduSpec bukan syarikat yang bagus, bukan syarikat yang berkualiti. Jadi kita tengoklah. Alright, so 26 of August. So hari ni dia nilai dia 2.5 sen. Maksudnya dia so you buka lah technical chart, you boleh tengok history dia previously apa semua kan. Okay, nampak overall saham dia jatuh, EduSpec. Alright, 2.5 sen. Maksudnya sebelum ni harga dia 1 sen. Maksudnya harga dia dah jatuh sampai 1 sen. Dia naikkan balik jadi 2 sen sekarang ni. But anyway, kalau syarikat you tak bagus, you takkan bagus juga. EduSpec semua orang tahu. Alright? Semua orang tahulah. Okay? Jadi selalunya you tengok yang buat mestilah syarikat. Selalunya yang buat ni mesti syarikat-syarikat yang problem. EduSpec, Jack, Lagenda. Fundamental dia tak strong lah. Kalau you tengok memang selalu fundamental dia memang tak strong. Ni rights issue, versatile memang tak ada duit. Okay, Impiana you see. Skomis, ini semua bila saya tengok nama saya tahu ni syarikat-syarikat yang bermasalah semua ni. Okay, Impiana, okay. 10.1 share consolidation, HH Group, KP Property, right issue, share consolidation, Icon memang you kena con lah. Wonia pun consolidate. Alright. Okay. You boleh tengok dekat sini banyak. Kan. Macam nak buat share. Kan. Jadi selalunya yang buat consolidation mostly lah yang dekat Malaysia adalah disebabkan syarikat dia jatuh. Contoh macam NetX. NetX ni tak silap saya di bawah berapa sen je. Okay. Few cents, setiap 25 jadi satu. You just imagine babe, 25 saham jadi satu. Tak ke besar, tak ke kurang kecairan yang ada dekat dalam pasaran. Jadi selalunya memang akan ada masalah lah syarikat-syarikat yang macam ni. Okay. Right. Okay. Alright. Kan, lepas tu dia jatuh balik sebab fundamental tak strong, dia akan jatuh balik. Okay. Alright. Untuk menjawab soalan Tuan Haziq, dekat mana nak tengok EPS yang terbaik, sebenarnya saya pernah sharekan dekat mana yang terbaik lah. Saya secara peribadi saya prefer tengok bursa marketplace. Sebab apa? Sebab bursa marketplace ni memang kita tahu sasah daripada Bursa Malaysia punya reporting. Maksudnya ialah syarikat kena reportkan kepada Bursa Malaysia, dan Bursa Malaysia yang buat website Bursa Marketplace. Takkan bursa nak tipu kita, betul? Tapi Malaysia Stock.biz ni saya hanya gunakan dia untuk ni lah, announcement benda-benda macam ni. Historically Malaysia Stock.biz agak baik, dia simpan sikit history syarikat-syarikat yang ada dekat luar sana. But then dia punya data ni apa semua saya akan cross check balik dengan Bursa Marketplace untuk percaya bulat-bulat. Okay. Jadi itulah dia. Alright. Yes, Icon dia naik, but then overall you kena tahu fundamental tak berubah. Consolidation tak semestinya dia baik sebab fundamental dia tak ada perubahan. Jadi by right, kebanyakan you tengok yang buat consolidation yang dekat Malaysia ni, dekat dalam bursa adalah syarikat-syarikat yang bermasalah. Sebab harga saham dia dah jatuh sampai 1 sen, setengah sen, dan dikonsolidate supaya harga dia nampak sedikit mewah. Jadi orang boleh start beli balik. Alright. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Alright. Tu Cik Puan Faridah Hanif cakap Timecom pernah buat consolidation 8 years ago. Masa tu dari RM1 jadi RM5. Sekarang ni Timecom, I believe Timecom pun harga dia dalam RM4, RM3, somewhere there. Kan? Time.com.
RM12. Ini kalau syarikat yang fundamental bagus, dia naik lah. Tapi kalau syarikat fundamental dia rabak, syarikat tu tetap akan rabak. Dan bila dia rabak, dia akan kacau you punya duit. Okay, bila dia kacau you punya duit, you nangis hujung bucu katil, kan? Nangis-nangis, lepas tu salahkan. Ni salah bursa lah ni, kan? Lepas tu ngamuk-ngamuk dekat Twitter macam ada satu artis tu. Jadi at the end of the day, itu tak cerdik namanya. Okay? Jadi I believe that's all untuk malam ni. Tak ada apa-apa lagi lah. So saya dah share what is happening in the market, apa yang berlaku dekat dalam pasaran, apa yang you can expect in the near future, kan. Yes, I'm very positive the market will turn around, but depends on keadaan overall lah. Yang mana saya nampak sekarang ni political instability yang memainkan peranan yang besar lah. Alright, political instability yang memainkan peranan yang sangat-sangat besar kepada pemulihan ekonomi. Bila orang sibuk, bila orang sibuk berpolitik, alright, tanpa memikir panjang, kan, macam dia buat PRN hari tu, kan, waktu orang kata COVID ni pula dia buat PRN. Tu namanya otak pendek, namanya otak udang. Kan, jaga bontot punya pasal, dia nak jaga bontot dia punya pasal, dia menyusahkan satu Malaysia, kan. Lepas tu kuncu-kuncu dia pun ikut sama. Jadi maksudnya bila orang yang duduk dekat atas, yang run the country, doesn't think properly, tak memikir panjang lah untuk membaik pulih keadaan ekonomi whatsoever, benda-benda ni. Jadi satu dunia struggle, bukan setakat kita je struggle, but then the main point sekarang ni adalah political instability dengan lompat-lompat partinya lah whatsoever, kan. Baik kita tak payah pergi mengundi, kan. Geram pula aku, kan. Dah pergi mengundi, dah menang, lepas tu lompat-lompat parti, kepala hawau dia, kan. Jadi jadi maksudnya political ni mainkan peranan yang sangat-sangat besar. Dan kenapa kita punya market jatuh for the past 4-5 years, one of the main reasons adalah political instability je sebenarnya. Orang tak suka tengok bila politik tak stabil, orang yang duduk atas tu cannot focus on developing the country properly. Jadi bila you cannot develop the country properly, sebagai orang, sebagai peniaga, you tak suka. You tak boleh buat duit mah. You nak trade pun susah. Hari-hari nak kena fikir kepala. Semalam dah hijau, hari ni merah. You pun tak suka. Confirm you tak suka sebab you tak boleh buat duit. Kalau you suka, I don't know lah what to say, kan. Tu sebab saya sangat-sangat fed up lah. Saya personally memang saya fed up. Okay. This is my own point of view. Saya sendiri memang fed up. Yelah, we as a people try to make money, try to make a living out of especially kita investors, kan. But jadi itulah dia. That's the problem lah. Jadi apa yang berlaku dekat dalam market sekarang ni, everything merujuk balik kepada keadaan politik negara. Okay, bila politik negara stabil, then we can think to move forward, to develop the country to be better, to orang kata to encourage the economy, kan, to spur on dia punya economic punya growth. Jadi bila semua ni kita boleh achieve, definitely pasaran akan bull, kan. Amerika gila-gila lah, breakout. Kita duduk sendu kat situ je lagi, kan. Kan, this is Palebana. Okay, jadi itu saja daripada saya. Jadi selagi keadaan politik tak stabil, you jangan harap lah you boleh orang kata apa, bukan you tak boleh buat duit, you boleh buat duit, cuma you akan struggle sedikit. But the best way adalah you try to find a really good stocks, fundamentally a good stocks, you beli, you try swing lah sebulan, insyaAllah jadi duit. Alright, sebab saya start off masterclass punya program on I believe on saya start bulan apa? First batch bulan 4, bulan 5. Okay, bulan 4, bulan 5 saya start first batch. Now approaching almost 6 months. And I punya portfolio yang I buka, I ada satu account yang I buat sama-sama dengan Investors Masterclass punya student. Maksudnya saya nak tunjuk saya punya record dengan dia, student punya record. Kalau saya boleh achieve 100% within 6 months, kalau student tak boleh achieve, there's some problem lah, some issue. Yang mana I'm now approaching 100% dah pun I punya account yang tu. Jadi
Ada yang dah achieve more than 100% dalam Student Investors Masterclass punya program. Ada yang start makan balik modal sebab keadaan orang kata keadaan pasaran yang tidak menentu apa semua. Jadi I have to look back and I have to help them lah, sebab I act as their consultant. Okay, sebab diorang daftar program tu dan mengharapkan saya menjadi consultant mereka. Jadi kita dah tukar cara kita trade apa semua kan, kita dah tune balik kan, sebab keadaan pasaran yang tidak menentu, kita tune balik cara untuk ni. So starting this week, hopefully last week dia dah buat duit, lepas tu this week makan balik duit, pening masak. Jadi now we try to tukar sikit, tune balik cara trade kan, cara invest kita tune, tukar balik cara apa semua. So hopefully akan membantu, at least you are making money out of it. Okay, jadi itu saja. Bila nak buka batch baru? InsyaAllah bulan 11 batch baru akan start belajar, tapi pendaftaran saya akan utamakan siapa yang dah reserve dia punya seat lah. Alright, saya akan utamakan siapa yang dah reserve dia punya seat. Yang siapa yang dah reserve dia punya seat, yang dah pernah contact saya punya team, you all akan dapat WhatsApp daripada team saya dulu untuk mula start pendaftaran dahulu. Lepas tu baru saya buka dekat you all pula. Okay, jadi kalau you nak, you try lah reserve dulu booking. I think dah ada dekat almost 70 people yang dah booking seat mereka. Booking maksudnya dia belum bayar. But then at the end of the day, saya hanya utamakan yang bayar, siapa bayar dahulu. Okay, jadi itu saja daripada saya. Saya tak buka lagi. So siapa nak tahu bila, you boleh contact dulu saya punya team. Tapi belum buka lagi pendaftaran. Alright, I guess that's all daripada saya. I'll see you again hopefully tomorrow night. Dan tajuk seterusnya saya kena cari balik saya punya nota tajuk yang ada, yang saya dah buat. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.